Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Nizam. Okey, sebelum tu jangan lupa sila like, share dan subscribe. Okay, baiklah, hari ini kita akan masuk lagi satu kemahiran karangan ya, satu kemahiran karangan iaitu surat kiriman. Okey, sebelum ni cikgu ada terangkan dalam sesi pembelajaran yang lepas iaitu surat kiriman tidak rasmi ya, surat kiriman tidak rasmi. Okey, pada hari ini kita akan belajar satu lagi surat kiriman. Hari ini kita akan belajar surat kiriman rasmi. Surat kiriman rasmi. Seperti biasa, apabila kita hendak membina karangan, kita perlu ada panduan ya, perlu ada panduan supaya karangan yang kita bina tidak tersasar daripada kehendak soalan. Bagi karangan surat kiriman rasmi ini ialah karangan yang berformat ya, sebagaimana yang kita ketahui. Karangan surat kiriman ni dia terbahagi kepada dua, iaitu surat kiriman berformat dan tidak berformat. Okey, yang tidak berformat itu ialah surat kiriman tidak rasmi, di mana ianya lebih bersifat peribadi ya. Bersifat peribadi seperti kita menulis surat kepada kaum keluarga dan juga kawan-kawan. Okey, manakala surat kiriman rasmi dia adalah karangan yang berformat khusus ya. Berformat khusus di mana ianya adalah bersifat rasmi ataupun formal ya. Bersifat rasmi ataupun formal. Okey, surat kiriman rasmi ini ianya ditulis secara rasmi oleh orang perseorangan. Oleh orang perseorangan ataupun pertubuhan ataupun jabatan ataupun majikan ataupun sekolah ya, dan juga persatuan ya, di mana ianya lebih bersifat urusan rasmi ya, urusan rasmi dan juga formal. Okey, bagaimana pula bentuk surat kiriman rasmi ini? Surat kiriman rasmi ini berbentuk surat permohonan ya, seperti surat permohonan, surat aduan, surat bantahan, surat rayuan, surat undangan dan lain-lain yang bersifat rasmi. Dari segi penggunaan bahasanya pula ialah ya, penggunaan bahasanya dalam penulisan bahasanya pula bersifat lebih mudah, lebih jelas dan juga ianya lebih tepat, berfokus kepada kehendak ya ataupun tujuan ianya ditulis. Okey, apabila kita hendak menulis surat kiriman rasmi ini, tajuk ataupun perkara yang hendak ditulis itu mestilah menjelaskan maksud keseluruhan surat. Maksud keseluruhan surat dan
ayat yang ditulis itu ataupun tajuk yang ditulis itu pula tidak perlu panjang. Tidak perlu panjang. Okey, itu dia surat kiriman rasmi. Tajuk ataupun perkara itu boleh menjelaskan keseluruhan karangan tersebut ataupun surat kiriman tersebut. Okey, apabila kita hendak mengarang sesuatu surat kiriman rasmi ini, setelah kita menulis tajuk ataupun perkara, mestilah disusuli pula dengan isi-isi surat ataupun isi-isi penting dalam surat ataupun kenyataan yang seterusnya bagi menyokong tajuk ataupun perkara yang ditulis. Okey. Isi pula mestilah hendak tepat dengan tujuan, ya, tujuan surat itu ditulis. Okey, apabila isi itu dijelaskan dengan lebih baik, maka penyataan dan keterangan tentangnya dapat diketahui oleh si penerima surat dengan lebih baik. Okey, secara tepatnya ialah penyataan dan keterangan tentang tujuan hendaklah dinyatakan dengan jelas. Sebenarnya dalam penulisan surat kiriman rasmi ni ianya tidak susah, ya. Tidak susah, di mana kita telah pun meringkaskan kehendak soalan itu kepada beberapa bahagian. Bagaimana tadi cikgu dah terangkan, iaitu kita ada pendahuluan tu tadi. Pendahuluan tu tadi ialah tajuk ataupun perkara. Okey, kemudian kita masuk kepada isi untuk menjelaskan apakah kehendak surat tersebut. Okey, seterusnya dah selesai kita menyatakan keperluannya, tutuplah surat tu ataupun penutup surat itu hendaklah menyatakan harapan, ya, harapan dan ucapan terima kasih, ya. Menyatakan harapan dan ucapan terima kasih di atas kerjasama pihak-pihak yang tertentu, sebagaimana yang dikehendaki di dalam surat tersebut. Okey, dalam penulisan surat kiriman rasmi dengan surat kiriman tidak rasmi, diharapkan murid tidak keliru, ya, tidak keliru, ya. Tidak keliru. Macam mana yang dikatakan tidak keliru, di mana surat kiriman tidak rasmi mempunyai format yang berlainan dengan surat kiriman rasmi. Okey, di sini cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi tentang cara penulisan surat kiriman rasmi, ya, surat kiriman rasmi untuk mengelakkan kekeliruan dalam penulisan ataupun format penulisan surat kiriman rasmi. Okey, dalam penulisan ataupun format surat kiriman rasmi ini, pertama sekali alamat pengirim, ya. Alamat pengirim ditulis di sebelah atas, ya, ditulis di sudut atas sebelah kiri surat. Okey, alamat tu ditulis di sebelah kiri surat. Okey, kalau surat kiriman tidak rasmi, alamat ditulis di sebelah atas kiri, di sebelah kanan surat. Kena ingat, kalau kata surat kiriman tidak rasmi sebelah kanan, surat kiriman rasmi sebelah kiri. Itu yang membezakan surat kiriman rasmi dengan tidak rasmi. Okey, seterusnya, setelah kita menulis alamat pengirim tu tadi di sebelah kiri surat, di bawahnya tu tadi, selesai je di bawahnya tu tadi, gariskan, ya, buat garisan panjang melintang di bawah ataupun selepas alamat pengirim.
Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana ianya ditulis. Okey, setelah kita menulis alamat pengirim, mestilah ada penerima. Alamat penerima. Alamat pengirim tu adalah alamat kita ataupun alamat jabatan kita atau persatuan ataupun diri kita sendiri, ya. Menulis tu alamat kita lah, alamat yang menulis surat tersebut. Okey, sekarang ini cikgu akan tumpukan kepada alamat penerima. Kepada siapakah surat itu ditulis? Okey, apabila kita hendak menulis alamat penerima, kita kena memastikan bahawa mesti ada nama si penerima. Nama si penerima, jawatannya dan alamat penerima, ya. Okey, ditulis selepas garisan lurus, ya, yang sebelum tadi cikgu dah terangkan, ditulis selepas garisan lurus tadi dan masih lagi ditulis di sebelah kiri surat, ya, di sebelah kiri surat. Dan seperkara lagi, barisan akhir alamat si penerima hendaklah digariskan. Okey, nanti cikgu akan terangkan lagi secara lanjut, ya. Bagaimanakah rupa bentuk penulisan alamat penerima. Setelah kita menulis alamat pengirim dan juga penerima, mesti disusuli pula dengan penulisan tarikh. Okey, penulisan tarikh ini pula hendaklah ditulis di sebelah kanan surat sejajar dengan barisan terakhir alamat penerima dan diakhiri dengan tanda noktah. Okey, di sini hanya tarikh saja yang berada di sebelah kanan surat, ya, sebelah kanan surat. Selainnya mesti bermula dengan sebelah kiri surat. Okey, setelah kita menulis tarikh tersebut, sila pastikan nama bulan mesti ditulis dengan huruf besar, ya. Mesti ditulis dengan huruf besar. Setelah kita menulis tarikh, hendaklah ditulis perkataan ataupun panggilan hormat penerima. Panggilan hormat penerima. Apakah panggilan hormat penerima? Seperti yang akan cikgu nyatakan di sini, iaitu ditulis di bawah nama penerima dan dibubuh tanda noktah, ya, dibubuh tanda noktah. Okey, apakah dia? Okey, contohnya yang berhormat, ya. Lagi Datuk, lagi Tuan, lagi Puan. Okey, sambung lagi Datuk Seri, lagi Datin, Datin Seri, Tan Sri dan lain-lain, ya. Itu dia. Dalam penulisan surat kiriman rasmi ini, panggilan hormat hendaklah digunakan, ya. Setelah kita menulis panggilan hormat tadi ni, hendaklah kita menulis perkara, ya, perkara ataupun tajuk yang boleh menggambarkan keseluruhan surat tersebut. Okey, perkara itu hendaklah ditulis, digarisi dan huruf besar digunakan pada setiap awal kata, ya, ataupun awal perkataan tanpa tanda noktah, ya, tanpa tanda noktah pada akhir surat tadi, akhir perkara surat tadi. Jangan tulis tanda noktah, ya, jangan letak tanda noktah. Okey, setelah kita menulis tarikh perkara tadi, mestilah disusuli dengan isi. Okey, penulisan isi ni pula pastikanlah juga ianya hendaklah menepati kehendak soalan.
Okey, isi seperti biasa ada 4 lah ya, 4 isi. 4 perenggan tu menggambarkan 4 isi. Okey, penulisan surat ini dia berbeza dengan penulisan karangan biasa ya. Di mana tak perlu kita menulis ayat yang panjang dan melirik-lirik. Okey, penulisan isi ni perenggan pertama dan yang akhir tidak perlu diberi nombor. Tidak perlu diberi nombor dan penulisannya bermula di tepi surat. Ya, di tepi surat. Okey, dan perenggan kedua dan seterusnya diberi nombor dan disertai tanda nokta. Okey, pertama tadi ingat perenggan pertama dan perenggan yang akhir tidak perlu diberi nombor dan dimulakan dari tepi surat. Perenggan kedua dan seterusnya diberi nombor ya, diberi nombor. Bagi penutup pula ya, bagi penutup pula sangat senang ya, sangat senang, iaitu kamu hanya perlu menulis diakhiri dengan ucapan terima kasih ataupun diakhiri dengan harapan. Okey, contohnya diucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Macam tu. Itu saja, tak perlu nak panjang-panjang ayat yang melirik-lirik ya. Dalam penulisan surat kiriman rasmi, bahagian bawah sekali ataupun bahagian akhir inilah yang selalu diberi penekanan dalam penulisannya, di mana pengakuan pengirim itu ya, pengakuan pengirim itu selalu anak murid tinggalkan. Mereka tak habiskan apa yang perlu mereka buat di bahagian akhir surat ya. Pengakuan pengirim ini ya, seperti yang benar, yang menurut perintah dan lain-lain yang sesuai perlu ditulis di sebelah kiri surat dan diletakkan tanda koma. Diletakkan tanda koma. Itu pengakuan pengirim. Seperti juga kita menulis surat kiriman tidak rasmi, ada pengakuan pengirim. Setelah menulis pengakuan pengirim tadi, pastikan ada tanda tangan. Pastikan ada tanda tangan, di mana ianya adalah pengesahan surat itu ditulis oleh siapa. Okey, setelah kita menandatangan surat tersebut hendaklah ditanda tangan di sebelah kiri surat juga. Bukan di bahagian tengah ataupun di sebelah kanan surat. Okey, disusuli pula dengan nama pengirim yang ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan. Huruf besar di dalam kurungan. Okey, sekiranya pengirim itu mempunyai jawatan ya, nyatakanlah jawatan, nama jawatan. Dari mana? Dari kelab ataupun persatuan ataupun pertubuhan ataupun sekolah, majikan, semua yang berkaitan hendaklah ditulis juga. Yang itu yang menyatakan bahawa surat itu dari siapa. Okey, tamat bagi cara penulisan ataupun format di dalam penulisan surat kiriman rasmi. Di sini cikgu sertakan contoh soalan bagaimana kita nak membina surat kiriman rasmi. Okey, contoh soalan dia ialah, Ahmad, datuk kamu sedang sakit tenat di kampung. Kita akan pulang ke kampung dengan segera untuk menziarahi datuk kamu. Oleh sebab esok kamu masih bersekolah, ayah mahu kamu tulis surat kepada guru kelas kamu untuk memberitahu bahawa kamu tidak boleh hadir ke sekolah selama 2 hari. Beritahu juga sebab kamu tidak boleh hadir ke sekolah. Ini adalah merupakan soalan berbentuk pernyataan ya, berbentuk
penyataan. Okey, pastikan kamu membaca soalan yang diberi dengan teliti dan gariskanlah di mana kata kunci yang sesuai, ya. Baca pernyataan di atas dengan teliti, tulis karangan surat kiriman rasmi ini berkaitan dengan pernyataan tersebut. Okey, tu dia contoh soalan. Setiap kali apabila kita hendak membina karangan, okey, di dalam pembelajaran sebelum ini pun cikgu telah pun menyerangkan bahawa bila hendak menulis karangan, pastikan ada rangka. Ada rangka karangan supaya karangan kita tidak tersasar dari kehendak soalan dan juga ayat-ayat yang dibina juga tidak melebihi sasaran. Okey. Pertama sekali mesti ada pendahuluan. Apa yang perlu kita buat pada pendahuluannya? Pertama tadi cikgu dah terangkan, mesti ada alamat pengirim, iaitu alamat orang yang menulis surat tersebut. Okey, diikuti pula dengan alamat penerima. Siapakah yang akan menerima surat tersebut? Disusuli pula dengan tarikh. Tarikh surat itu ditulis. Bilakah masa surat itu ditulis? Diikuti dengan memperkenalkan diri. Siapa kamu? Kamu, adakah kamu yang menulis surat tersebut ataupun ibu bapa kamu? Ianya mesti kamu perkenalkan diri di dalam surat tersebut. Okey, disusuli pula dengan kamu dari kelas mana? Okey, jangan tak sebut pula. Sebutlah. Dari kelas murid tahun 6 bakal wali. Itu adalah rangka dia. Okey, rangka dia. Nanti berdasarkan kepada rangka ini kamu akan bina ayat yang seringkas-ringkasnya dan jelas. Seperti biasa, selesai kita menulis pendahuluan mesti diikuti dengan isi. Isi pula mesti ada 4. Kalau cikgu mengajar, mesti cikgu pastikan anak murid cikgu cukup isinya. Okey, isi yang pertama menyatakan tujuan kamu menulis surat tersebut. Tujuan. Tujuan tu kena ada. Tujuan ataupun perkara mestilah kamu nyatakan. Kamu nyatakan surat itu adalah ketidakhadiran kamu ke sekolah. Itu adalah isi yang pertama. Bagi isi yang kedua pula ialah kenapa kamu tidak hadir ke sekolah? Kamu kena nyatakan, iaitu kamu perlu pulang ke kampung. Kerana apa kena pulang ke kampung? Untuk menziarahi datuk yang sakit. Okey. Terutamanya kamu boleh nyatakan pula datuk yang sakit telah pun dirawat di hospital. Dan keadaannya bagaimana? Adakah keadaannya tenat ataupun tidak? Okey, maksudnya di sini ialah kamu hendaklah menerangkan rasional kamu pulang ke kampung. Bagi isi yang ketiga pula ialah kamu nyatakan kenapa kamu perlu pulang ke kampung, ya. Kenapa? Pertama tadi kamu dah nyatakan perlu pulang ke kampung sebab datuk kamu dimasukkan ke hospital. Yang kedua, kamu boleh beri alasan iaitu kamu tiada siapa yang menjaga di rumah sebab kedua ibu bapa kamu turut balik ke kampung dan tiada siapa yang menjaga kamu di rumah. Jadi kamu terpaksa ikut serta. Tu kamu nyatakanlah kekuatan. Kuatkan lagi alasan kamu tidak hadir ke sekolah. Bagi isi yang terakhir iaitu isi yang keempat pula ialah diharapkan, kamu berharap agar
guru kamu memahami keadaan kamu, ya, memahami keadaan kamu, di mana kamu juga berjanji akan meminta bantuan guru atau rakan kamu jika ada kerja sekolah dan pelajaran yang tertinggal. Maksudnya ialah apabila kamu sudah kembali ke sekolah, kamu akan pastikan tugasan kamu yang selama 2 hari kamu bercuti itu kamu akan siapkan ataupun kamu akan buat, ya. Dan di mana kamu akan merujuk kepada guru mata pelajaran ataupun kawan-kawan kamu. Di situ kamu ada inisiatif bahawa kamu tidak mahu ketinggalan di dalam pelajaran. Okey, akhir sekali ialah penutup. Okey, penutup untuk surat kiriman rasmi ini sangat mudah, ya. Tak perlu ayat-ayat yang panjang-panjang, cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Kamu ucapkanlah terima kasih kepada guru kamu. Okey, disusuli pula dengan tanda tangan, ya. Tanda tangan itu tanda tangan kamu lah. Okey, dan juga nama kamu. Nama penuh, ya. Itu dia penutup. Selesai untuk rangka karangan. Okey, setelah kita menulis rangka karangan, cikgu sertakan contoh, contoh jawapan ataupun contoh cara penulisan karangan surat kiriman rasmi. Okey, pendahuluan seperti biasa. Okey, alamat pengirim, alamat penerima, tarikh, memperkenalkan diri siapa, murid tahun 6 bakal wali. Okey, macam mana rupanya? Macam ni. Okey, tulis alamat penuh, ya, alamat penuh. Tu nampak, ya. Alamat penuh dalam kurungan ni, dalam petak ni cikgu dapur nyatakan alamat penuh dia. Letaklah nombor rumah, jalan, ya. Contohnya Jalan Cempaka Sari, Taman Bukit Cempaka, Rawang, Selangor, Darul Ehsan. Nampak tak? Cikgu letak setiap hujung alamat ni mesti ada tanda koma, ya, tanda koma dan diikuti dengan tanda noktah. Itu bagi cara penulisan alamat pengirim. Alamat pengirim. Kena ingat tu. Mesti ada nombor rumah, jalan, taman ataupun kampung, daerah dan juga negeri. Lengkap. Penulisan alamat ni mesti lengkap. Okey, seterusnya ialah diikuti dengan penulisan garis lurus. Ni cikgu kata tadi. Selepas penulisan alamat pengirim, kamu hendaklah menggariskan garisan lurus di bawahnya, ya. Daripada garisan tepi sebelah kanan, sebelah kiri, terus ke garisan tepi sebelah kanan. Tu dia. Okey. Selesai untuk penulisan garis lurus, barulah kamu tulis alamat penerima. Siapa? Surat ni ditujukan kepada siapa? Okey, di sini cikgu tulis berdasarkan kepada kehendak soalan tadi kepada guru kelas 6 bakal wali, guru kelas 6 bakal wali, koma. Okey, macam biasalah. Sekolah Kebahasaan Taman Tun Teja, Taman Tun Teja, Rawang, Selangor. Okey, Selangor. Selepas Selangor Darul Ehsan ni tadi, ujungnya pastikan ada tanda noktah juga. Ada tanda noktah dan garis lurus di bawahnya. Selangor Darul Ehsan ni garis lurus di bawahnya. Ya, itu yang membezakan alamat pengirim dengan alamat penerima. Okey,
Selesai untuk penulisan alamat penerima. Okey, tadi cikgu dah terangkan garis lurus. Kita masuk penulisan tarikh. Tarikh. Okey, nampak tarikh 30 Jun 2021. Okey, pastikan tarikh itu kamu tulis huruf besar ni. Bulannya ni. Tulis dengan huruf besar. Ini dah sebabnya ramai orang tak nak tulis karangan surat rasmi ni sebab ianya nampak susah. Nampak susah sebab kamu kena memastikan setiap satu perkara itu diikuti. Diikuti. Okey, selesai untuk bahagian pendahuluan. Selesai untuk bahagian pendahuluan. Setelah kita menulis alamat pengirim, alamat penerima, kita masuk kepada isi yang pertama, iaitu menyatakan tujuan. Tujuan surat itu ditulis. Dah tentulah tujuannya ialah kamu tidak dapat hadir ke sekolah. Tengok macam mana cara penulisannya. Kita tengok satu persatu. Mesti dimulai dengan panggilan hormat. Panggilan hormat ni yang cikgu nyatakan tadi sebelumnya, yang berhormat, Datuk, Datin, Tuan, Puan. Itu tadi adalah panggilan hormat. Tapi kalau di sekolah, kamu tak bolehlah letak Datuk, Datin tu sebabnya cikgu kamu semuanya gelaran dia cikgu. Jadi panggilan hormat guru kamu adalah cikgu. Okey? Cikgu, panggilan hormat jangan lupa letak tanda koma. Letak tanda koma. Setelah kita menulis panggilan hormat, barulah kita letak tajuk surat. Tajuk surat iaitu tidak dapat hadir ke sekolah. Tidak dapat hadir ke sekolah. Dah, ringkas, tak perlu panjang-panjang. Okey, penulisannya pula, pastikan setiap awal perkataan itu ditulis dengan huruf besar. Okey, nampak tak yang cikgu bulat-bulatkan tu? Mesti ditulis dengan huruf besar. Tidak hadir. Tidak. T huruf besar. Dapat. D huruf besar. H hadir huruf besar. Ke ni adalah kata sendi. Kata sendi tak perlu huruf besar. Okey. Sekolah. S huruf besar. Lepas tu baru kamu gariskan tajuk surat ni tadi. Gariskan. Jadi kalau cikgu baca pun cikgu dah tahu dah. Okey. Surat ini adalah tentang ketidakhadiran kamu ke sekolah. Itulah dia. Dah boleh menggambarkan keseluruhan isi kandungan surat tersebut. Okey. Selepas itu kamu tulis bermula dari tepi tanpa nombor. Surat ni berbeza pula. Kalau surat kiriman tidak rasmi, tak ada nombor. Surat kiriman rasmi perlu ada nombor. Tapi bagi permulaannya tidak perlu diletakkan nombor. Okey, apakah penyataannya? Merujuk perkara di atas. Kalau kamu nak tahu ini adalah perkataan ataupun ayat yang pertama, mesti kamu tulis. Merujuk perkara di atas, saya Ahmad bin Zakaria, diri kamulah diri kamulah Ahmad bin Zakaria, murid tahun 6 Bakawali. Saya ingin memaklumkan kepada cikgu bahawa saya tidak dapat hadir ke sekolah selama 2 hari, iaitu 1 dan 2 Julai 2021. Kamu nak letak tarikh pun boleh, tak nak letak tarikh pun tidak mengapa. Yang penting kamu nyatakan berapa hari kamu tidak dapat hadir. Okey, dah selesai untuk isi yang pertama, di mana kamu meletakkan panggilan hormat, tajuk surat dan kamu perkenalkan diri kamu. Dan juga berapa hari kamu tidak hadir ke sekolah.
ringkas je ya bagi penulisan surat kiriman rasmi. Terusnya ialah isi yang kedua. Okey, pulang ke kampung menziarahi datuk yang sakit, dirawat di hospital, keadaannya tenang. Okey, ni dia contoh suratnya, iaitu nombor 2. Untuk makluman cikgu, ayah saya telah mendapat panggilan telefon yang menyatakan bahawa datuk saya sakit tenat. Kamu nyatakanlah kenapa kamu perlu pulang ke kampung. Okey, kami akan pulang ke kampung untuk menziarahi datuk saya yang sakit. Datuk saya terpaksa dirawat di hospital kerana keadaannya agak tenat. Itu adalah isi yang kedua. Okey, bila masuk isi yang kedua, pastikan, nampak tak cikgu bulatkan tu apa? Cikgu bulatkan nombor 2. Nombor 2. Okey, isi yang pertama tadi tu tak perlu nombor. Bila masuk isi yang kedua, kamu kena letak nombor. Tapi tak boleh letak nombor 1. Ya, kamu kena terus tulis kepada nombor 2. Okey, itu adalah menggambarkan isi kedua. Tulislah dengan nombor 2. Begitu juga dalam penulisan isi yang ketiga, tiada sesiapa untuk menjaga kamu, menjaga kamu. Jadi kamu perlu mengikuti ibu bapa. Ni contoh ayat dia bagi isi yang ketiga. Okey, isi yang ketiga ni, cikgu dah tulis dah nombor 3. Seperkara lagi, saya terpaksa mengikuti ibu bapa saya pulang ke kampung kerana tiada sesiapa di rumah untuk menjaga saya dan adik-beradik yang lain. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Tulislah nombor seperti nombor 2 tadi. Okey, yang ini isi ketiga, jadi kamu tulislah isi yang ketiga, nombor 3. Okey. Seterusnya kita masuk isi yang terakhir, iaitu isi yang keempat, iaitu dapat memahami keadaan, meminta bantuan guru atau rakan jika ada kerja sekolah dan pelajaran yang tertinggal. Bagaimana rupa ayatnya? Okey, ni dia ya. Saya berharap agar cikgu dapat memahami keadaan saya dan seterusnya dapat mempertimbangkan permohonan saya. Saya akan meminta bantuan guru atau rakan sekiranya ada kerja sekolah dan pelajaran saya yang tertinggal. Okey, itu dia bagi isi yang keempat. Isi yang keempat ataupun yang terakhir ini tak perlulah kamu letak nombor. Tak perlu letak nombor. Nampak? Ya, isi keempat tak perlu diletak nombor dan cara penulisannya adalah pada daripada tepi surat ya, tepi surat. Bahagian penutup, ni agak rumit sedikit ya, agak rumit. Nampak je rumit, tapi sebenarnya kalau kita dah biasa menulis, ianya sangat mudah. Okey, ringkas saja bahagian penutup. Ucapan terima kasih disertakan dengan tanda tangan dan juga nama. Okey, beginilah rupa dia ya. Iaitu kerjasama cikgu, saya dahului dengan ucapan terima kasih. Okey, pengakuan penerima yang benar, tanda tangan Ahmad, nama kamu Ahmad bin Zakaria. Okey, bagaimana kita nak tulis? Itu adalah penutup tadi. Pengakuan pengirim iaitu yang benar. Ya. Lepas tu tanda tangan kamu disertakan dengan nama penuh kamu, letakkan dalam kurungan. Pastikan nama kamu ditulis dengan huruf besar. Besar semuanya kamu tulis di sebelah kiri surat kecuali tarikh ya. Okey. Okey, selesai sudah cara penulisan surat kiriman rasmi.
bahagian demi bahagian. Di sini cikgu paparkan secara keseluruhan setelah surat itu ditulis. Ya, setelah surat itu ditulis. Okey, di bahagian atas ini adalah merupakan alamat pengirim. Lepas tu kamu garis panjang ya dari sebelah kiri surat ke sebelah kanan surat. Di bawahnya alamat penerima. Pastikan alamat penerima yang Selangor Darul Ihsan ini digariskan dan sejajar dengannya adalah tarikh. Tarikh kamu tulis surat tersebut. Okey, tarikh tu bulan hendaklah ditulis dengan huruf besar. Okey, disertai dengan, lepas tu kamu tulis panggilan hormat ya, panggilan hormat dan juga tajuk ataupun perkara surat tersebut. Lepas tu barulah kamu tulis perkenalkan diri kamu siapa, sebab kamu tidak hadir ke sekolah dan apa-apa saja yang berkaitan dengan isi yang kita bincangkan tadi. Okey, akhir sekali penutupnya ialah kerjasama cikgu. Saya dahului dengan ucapan terima kasih. Ringkas sahaja penutupnya ya. Lepas tu ada pengakuan penerima iaitu yang benar. Okey, yang benar. Ahmad ni adalah tanda tangan. Tanda tangan kamu lah. Okey, nama kamu ditulis dengan huruf besar dalam kurungan. Okey, maka selesailah. Okey, penulisan surat kiriman rasmi. Semuanya ditulis di sebelah kiri surat. Nampak tak? Kiri surat. Kecuali alamat ni sebelah kanan surat. Apa yang di sebelah kiri sebelah kanan ikut tangan kamu lah. Kamu yang menghadap kertas tu. Tangan kamu sebelah kanan, tarikh ni sebelah kanan. Okey, tangan kiri, surat ni semua ditulis bermula dari sebelah kiri. Jangan lupa penulisan nombor ni ya, nombor 2, nombor 3 ni ya. Jangan tertinggal. Okey, itu saja untuk contoh karangan surat kiriman rasmi. Okey, selesai sudah perkongsian ilmu ataupun sesi pembelajaran kita hari ini tentang penulisan karangan surat kiriman iaitu surat kiriman rasmi. Okey, maka selesailah tentang surat kiriman. Surat kiriman tidak rasmi cikgu dah terangkan dalam video yang sebelum ini. Nah, ini adalah video tentang surat kiriman rasmi. Jadi selesailah untuk hari ini. Cikgu harapkan apa yang cikgu sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kamu dan mohon maaf andainya ada tersilap kata, tersalah bahasa di dalam penyampaian cikgu. Okey, walau apapun hidup ini penuh dengan pembelajaran. Belajarlah ya selagi kamu hidup. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari saya, Cikgu Niza. Jangan lupa sila like, komen, share dan subscribe channel Cikgu Niza.